Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Cikgu Duan dalam Cikgu Duan Channel. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video yang baru yang Cikgu update selepas ini. Okey, so kita teruskan dengan ulang kaji bersama Cikgu. Sebelum ni kita dah trial SPM 2020 Penang, Perlis. So yang ketiga kita bincang berkenaan soalan percubaan sains negeri Kedah. Okey. Seperti biasa, kamu tulis nama. Nama penuh, nama sekolah, nama penuh kelas anda. Okey. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Antara yang berikut, yang manakah komponen sistem saraf pusat? Okey, sistem saraf pusat. Okey, A. Saraf autonomi. B. Saraf kranium. C. Saraf spina. Dan D. Saraf tunjang. So, untuk kalau pelajar yang dah hafal, dia tahu dah saraf pusat ni, okey, ada dua, otak dan saraf tunjang. Okey. Soalan nombor 2. Apakah fungsi reseptor regang? A. Mencegah rasa sakit. B. Mengesan tekanan. Okay. C. Mengekalkan postur badan. Dan D. Mengekalkan suhu badan. So, reseptor regang ni mengekalkan postur badan. Okey. Senang. Soalan nombor 3. Apakah kesan kepada seorang manusia apabila pankreas dibuang? Okey. So, pankreas merembes insulin, hormon insulin, gula dalam darah. A. Kadar metabolisme rendah. B. Tekanan darah meningkat. C. Aras gula dalam darah meningkat. D. Ciri seks sekunda tak berkembang. So, jawapan dia aras gula dalam darah meningkat. Okay, sama dengan negeri Perlis lah. Okey. Soalan nombor 4. Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan kesan penyalahgunaan dadah. Okey, bedah siasat seorang penagih dadah menunjukkan bahawa kematiannya adalah berpunca daripada kegagalan jantung untuk berfungsi. Apakah jenis dadah yang diambil secara berlebihan oleh penagih dadah tersebut? Okey. So, penagih dadah ambil jenis apa? A. Halusinogen. B. Penenang. C. Perangsang. Dan D. Inhaler. So, jawapan yang lebih tepat adalah, so kalau berlebihan ni, lebih kepada dadah perangsang. Okey. So, perangsang mungkin jantung tak boleh berdegup, terlampau laju ke apa. So, mulalah menyebabkan kematian. Okey, soalan nombor 5. Satu sel daun pokok gandum mengandungi 42 kromosom. Antara yang berikut, berapakah bilangan kromosom sel akar dan debunga gandum? Okey, so sama juga dengan manusia. Kalau sel akar 42 sama. Kalau debunga separuh. Okey, 21. A lah. Okey, ingat sel pembiakan dia separuh daripada induk. Soalan nombor 6. Okey. Raja 1 menunjukkan generasi pertama kacukan antara dua ekor kucing. Okay, H besar mewakili gen dominan untuk warna bulu hitam. Manakala H kecil mewakili gen resesif untuk warna bulu putih. Apakah gen bagi kedua-dua induk itu? So, yang jantan hitam, mesti ada H besar. Inilah. Okay, B, C, D. Manakala betina putih. H kecil, H kecil. Okey. So, kita kena try B, antara B dengan C. Untuk dapat dua hitam, dua putih. So, kita boleh try. Okey, H besar. Okey, H kecil.
H kecil, H kecil. So, kita dapat H besar. Buat anak panah dulu. H besar, H kecil. H besar, H kecil. H kecil, 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 kecil. Okey, dua-dua. So, jawapan dia B. So, yang ni nak tak nak pelajar kena tahu. Buat bulatan tu. Okey. Lepas tu isi. Lepas tu dapat tak? Dua hitam, dua putih. Kalau B tak dapat, try C. Macam tu lah. Okey, soalan nombor 7. Sel seorang bayi perempuan mengandungi 45 kromosom. Apakah penyakit genetik yang dihidapi oleh bayi tersebut? So, untuk kita ni manusia normal ada 46. Ni tak cukup satu. A, B. Salah dah. Ni bukan mutasi kromosom. C dengan D jawapan dia. Sindrom Down lebih. Lebih pada pasangan yang ke-21. Okey. So, lebih jadi 47. Ni 45. So, jawapan dia sindrom Turner. Macam tu cara dia. Soalan nombor 8. Rajah 2 menunjukkan perubahan dalam keadaan jirim. A, B, C, D yang mana kondensasi. So, pelajar kena faham lah kondensasi tu apa. Gas kepada steam ni kepada cecair. So, D. Ni senang je. 9. Rajah 3 menunjukkan jadual berkala yang tak lengkap. Apakah jenis unsur dalam kawasan berlorek? So, yang ni kita tahu logam, separa logam dan bukan logam. So, yang hitam ni apa dia? A, gas adi. B, bukan logam. C, separuh logam. D, unsur peralihan. So, kalau hujung kumpulan 18 ni adalah gas adi. Yang ni lah yang pelik-pelik. Krypton, xenon dan sebagainya yang ni. Gas adi. 10. Antara yang berikut yang manakah bahan molekul? Kuprum, helium, karbon dioksida, kuprum 2 sulfat. Ini sebatian. So, molekul adalah karbon dioksida. Atom karbon dan oksigen bergabung. Bahan molekul. Okey, 11. Jadual 1 menunjukkan sifat bahan X dan Y. Okey, berkilat, konduktor elektrik. So, X ni logam lah. Y bukan logam. So, X kita tengok. Naftalin, sulfur ke. So, kalau tengok A, B, C, D ni, zinc lah. Logam. Sulfur bukan logam. Okey. 12. Okey. Rajah 4 menunjukkan dua jenis perubahan J dan K. Apakah perbezaan antara J dan K? Tindak balas adalah berbalik. Okey, pepejar cecair boleh kerah balik jadi. Okey, perubahan jisim, bahan baru terbentuk melibatkan jumlah haba yang banyak. Ini fizikal. So, C, D salah dah. Okey. So, antara A dengan B. So, tiada perubahan jisim. So, yang paling tepat adalah tindak balas adalah berbalik untuk ni, J ni. Tindak balas adalah tak berbalik yang ni. Okey. 13. Rajah 5 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji perubahan haba dalam satu tindak balas. Okey, 28 jadi 42. So, bebas haba. Eksotermik. Senang. Okey. 14. Antara yang berikut yang manakah kegunaan elektrolisis? Okey, elektrolisis. A, penyaduran plastik. B, penulinan air laut. C, pengekstrakan timah daripada timah oksida. D, pengekstrakan aluminium daripada aluminium oksida. So, nak sadur plastik memang salah lah. Okey, penulinan air laut. Adakah elektrolisis? Tak. Yang ni penyulingan. Okey, pengekstrakan timah. So, paling tepat adalah pengekstrakan aluminium daripada aluminium oksida. Okey. 15. Rajah 6. Okey. Rajah 6 menunjukkan susunan radas eksperimen yang diletakkan di bawah cahaya matahari selama 6 jam. Apakah gas X? So, gas A. So, yang ni rumpai, tumbuh-tumbuhan. So, mestilah dia membebaskan oksigen. Senang je. 16. Maklumat berikut
menunjukkan ciri sinaran. Gelombang elektromagnet mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Sini kita tahu dah. Tidak terpesong. So, apakah sinaran tersebut? Mestilah sinaran gamma. Okey. 17. Apakah kegunaan radioisotop fosforus 32? A. Mensteri alat perubatan. B. Mengesan kebocoran paip bawah tanah. C. Mengesan pengambilan iodin dalam kelenjar tiroid. Ataupun D. Mengesan penyerapan baja. So, yang ni sama dengan negeri Perlis apa? Ni. Baja. Jawapan dia. Ingat baja, ingat fosforus. 18. Darjah 7 menunjukkan bekas yang digunakan untuk simpan bahan radioaktif. Logam manakah yang digunakan untuk membuat bekas tersebut? So, mestilah plumber. Tu cara dah. 19. Darjah 8 menunjukkan satu objek di hadapan satu cermin satah. So, E dia terbalik lah. E terbalik, B. Jangan silap. Jangan buat A pula. So, dia terbalik. 20. Bahagian manakah pada mata mempunyai fungsi yang sama seperti bahagian berlabel X? Iris, anak mata, retina ataupun otot silia. So, yang ni yang kawal adalah iris. Ni senang. Kalau pelajar hafal, memang dapat. 21. Apakah fenomena yang menyebabkan penyerakan cahaya? So, penyerakan cahaya ada dua. Kebiruan langit ataupun kemerahan langit waktu senja. So, D lah. Pelangi. Pelangi penyebaran. Jangan confuse. 22. Darjah 10 menunjukkan penambahan warna-warna prima untuk pigmen. Okey, pigmen. Jangan confuse. Pigmen. Apakah warna yang berlabel X? So, kalau pigmen, kalau campur semua sekali jadi warna hitam. Dia berbeza dengan warna cahaya. Kalau campur semua sekali jadi warna putih. So, pigmen dia lain. Warna hitam. Okey. Okey, 22. 23. Suryati membeli sebuah rumah yang terletak berhampiran dengan pantai. Okey. Antara yang berikut, bahan manakah paling sesuai digunakan untuk membuat pintu pagar rumahnya supaya lebih tahan kakisan? So, timah, besi, zinc, ni logam tuling. So, mestilah kita buat alloy, keluli. Okey. 24. Apakah mangkil yang digunakan dalam proses tersebut? So, kalau yang ni pelajar hafal. Okey, proses haba, besi. Proses haba untuk buat baja amonia. 25. Darjah 11 menunjukkan sejenis pencemaran dari sebuah kilang. Antara yang berikut, kesan manakah yang mungkin berlaku di kawasan tersebut? Mutasi, hujan asid, eutrofikasi, penipisan ozon. So, yang ni kalau gas kilang ni, banyak yang toksik. So, akan turun hujan asid. 26. Darjah 12 menunjukkan mikroorganisma kulat. Antara yang berikut, mikroorganisma manakah berada pada kumpulan yang sama? So, kulat. So, muka dengan yeast lah. Yang ni ameba bukan, virus bukan. Okey. 27. Darjah 13 menunjukkan seorang pesakit diabetes menyuntik insulin. Antara yang berikut, mikroorganisma manakah digunakan untuk menghasilkan insulin? So, biasanya ubat dia ambil daripada bakteria yang lemah. Okey. 28. Darjah 14 menunjukkan produk pencuci tandas, mensteri tandas membunuh 99% bakteria. Apakah produk tersebut? So, mestilah disinfektan. Ingat, pencuci disinfektan. 29. Keimunan sementara. Bahan yang disuntik mengandungi antibodi, proses pengimunan yang cepat. Suntikan diberikan kepada seseorang yang telah dijangkiti. Okey. A. Keimunan pasif buatan. B. Keimunan pasif semula jadi. C. Keimunan aktif buatan.
ataupun D, keimunan aktif semula jadi. So yang ni pelajar kena ingat balik, keimunan terbahagi kepada 2. So satu keimunan aktif, satu keimunan pasif. So aktif pecah pula 2. Semula jadi, buatan. Pasif pun pecah 2, semula jadi, buatan. Okey. So kalau suntik mesti jawapan dia buatan. Buatan. Keimunan aktif buatan. Okey, vaksin. Keimunan pasif buatan, anti serum. Okey, so apa dia maklumat dia bagi? Proses yang cepat, sini dia bagi. Proses pengimunan yang cepat, suntikan diberi kepada seseorang yang telah dijangkiti. So kalau vaksin daripada baby kita kecil tu, kita misi dah bagi suntikan BCG dan sebagainya, tak jadi lagi penyakit tu, dah kena suntik. So yang ni yang telah dijangkiti. So maksudnya dia bagi anti serum. So anti serum, keimunan pasif mana? Buatan. Keimunan pasif buatan. Okey, yang ni kena kira makanan manakah yang menyumbang nilai kalori yang rendah. So kena kira lah. Darab je. A 150, darab C 5.04 756. A 756, B 200 gram ayam darab dengan ayam 6.52. 1304. Okey. C 350 darab dengan apple 2.88. 1008 dan D kobis 420 darab dengan kobis 1.45. So dapat 609. So yang paling nilai kalori terendah paling sikit adalah 609 D. So cara dia. Yang ni tak ada formula lain. Kena kira 1/1. 31. Okey. Kekurangan nutrien manakah yang menyebabkan penyakit di atas? Okey. A. Vitamin A, vitamin B, vitamin C dan ataupun vitamin D. So yang ni recap berkait rapat dengan vitamin D. Rabu malam beri-beri, scurvy. Okey. So D lah. 32. Nitrat kepada nitrogen. Apakah proses Q? Penitritan, pendinitritan, penguraian ataupun pengikatan nitrogen. So mestilah jawapan dia pendinitritan. Kerap ni keluar soalan ni, pendinitritan. 33. Keseimbangan alam bermaksud organisma berinteraksi antara satu sama lain dan dengan persekitarannya untuk meningkatkan jenis organisma, untuk mengawal populasi organisma, untuk mengekalkan keperluan sumber hidup ataupun untuk meningkatkan populasi organisma. So yang paling tepat adalah untuk mengekal keperluan sumber hidup. 34. Darjah 17 menunjukkan bahan kimia yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Apakah kesan? So aerosol, peti sejuk, penyaman udara. 3 ni ada apa? CFC. So yang boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Tolong ingat. 35. Apakah kesan aktiviti apa ni? Pembalakan. A. Menambahkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Okey, betul. Memelihara flora fauna dalam hutan. Nak pelihara apa ni? Habitat tak ada habis dah ni. C. Menambahkan kawasan tadahan air. Memang tak boleh lah, pokok tak ada. D. Menghalang kesan rumah hijau. So yang paling tepat adalah menambahkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. So pokok tak ada, siapa yang nak sedut karbon dioksida. Okay, 36. Darjah 19 menunjukkan satu eksperimen untuk menghasilkan etanol. Larutan glukosa boleh digantikan dengan ABCD, tengok yang mana yang berkanji. Lemon, larutan garam, asid, jus nanas. Okey. 37.
Darjah 20 menunjukkan keratan rentas suatu arteri. Okey. Ni temendap ni kolesterol. Makanan manakah jika diambil berlebihan boleh menyebabkan situasi ini? Makan roti ke? Ataupun ikan goreng? Ataupun ayam goreng? Ataupun pisang? So yang paling tepat adalah ayam goreng. Jangan makan lebih banyak sangat. So jadi macam ni. Mendapat kolesterol dalam darah. Okey, 38. Maklumat berikut menunjukkan langkah dalam proses pengekstrakan. Okey. Okey, yang mana dulu? Urutan manakah yang betul dalam proses itu? So mestilah dia steril dulu, pensterilan. Buah kelapa sawit disteril menggunakan steam. Okey, lepas tu buah kelapa sawit dihancurkan secara pencernaan. Dan yang ketiga, buah kelapa sawit diperah menggunakan penekan hidrolik. Last, minyak kelapa sawit dipanaskan dengan karbon tereaktif. QSPRB. Okey. 39. Antara bahan berikut yang manakah boleh menggumpalkan latex? Mestilah asid. Senang. Direct je ni. 40. Okey. Makin pelan, makin laju. Ingat? Okey. Kalau titik makin rapat, tu maksudnya makin laju. Apakah jenis gerakan troli tersebut? Hal laju seragam. Salah. Hal laju bertambah. Tu. Tengok anak panah, tengok makin laju, makin laju. 41. Antara yang berikut, yang manakah yang perlu ada pada kenderaan untuk mengurangkan impak pelanggaran? Beg udara automatik, betul. Kena ada airbag. Setiap kereta ke apa, lori ke apa, kena ada airbag. Yang kedua, papan pemuka yang keras. Ataupun yang ketiga, tali pinggang keledar. So, mestilah kita tak mahu ni dashboard yang keras, lagi bahaya. Kita nak yang lembut macam bumper tu. So, 1 dan 3. Okey. 1 dan 3. 42. So, yang ni kena kira. Seorang gadis berat dia 400. Okey. Bahagi dengan luas 0.02. Kita akan dapat tekanan dia 20,000. Okay. Masuk je formula. So, jangan lupa bawa kalkulator. Okay. 43. Antara kaedah pengawetan makanan mana berikut yang manakah mengekalkan vitaminnya? Pengentinan, penyinaran, pendehidratan ataupun pempastiuran. So, mestilah jawapan dia pempastiuran. So, yang ni untuk susu ataupun jus. Okay. 44. Pak Amin adalah seorang pekebun yang menanam beberapa jenis tanaman. Manakah kaedah yang lebih sesuai untuk beliau mengekalkan kesuburan tanah pertanian pada kos minima? A. Mengamalkan tanaman bergilir. Betul. Menggunakan baja berkualiti, menggunakan biji benih berkualiti ataupun menanam tanaman tutup bumi. So, untuk orang kata sesuai untuk kekal kesuburan, mesti mengamalkan tanaman bergilir. 45. Apakah kesan ke atas kesihatan akibat dari maklumat yang tak lengkap ini? Okey, kita tengok. Brand apa ni? Kari tuna. Okey, syarikat ada, alamat pembekal, pengilang ada, bahan ada. So, kat sini tak ada apa. Expired bila, tarikh luput tak ada. Yang tu bahaya. Bahaya macam mana? A. Merencatkan pertumbuhan. B. Keracunan makanan, sakit kepala, kanser. So, mestilah kita tak mahu keracunan makanan. Sebab tu kita tengok expired bila. 46. Polimer manakah yang boleh digunakan untuk menggantikan kaca dalam industri? Neoprena, bakelite, perspex, thiokol. So, mestilah perspex. Yang tingkat kapal terbang ni. Perspex. 47. Kaedah manakah yang paling sesuai bagi pelupusan plastik tidak terbiodegradasi? So, kalau yang tidak terbiod nak buat macam mana? A. Dibakar dalam incinerator, ditanam dalam tanah, buang ke dalam sungai, didedahkan kepada cahaya matahari. So, mestilah kita bakar dalam incinerator. Okay. 48. Gelombang frekuensi 70 Hz bergerak dengan hal laju 210. Berapakah panjang? Masuk ya formula. Panjang gelombang sama dengan hal laju 210
bahagi dengan frekuensi. Bahagi 70. Dapat 3. Okey. Masuk je formula. 49. Komponen elektronik yang manakah bertindak sebagai rectifier? So, yang ni kalau pelajar hafal, dia dapat ni, diod. Tengok. Anak panah ni sebagai rectifier. Okey, 50. Gelombang bunyi ditukarkan kepada isyarat elektrik dalam okey, A. Area, B. Mikrofon, C. Modulator ataupun D. Pembesar suara. So, gelombang bunyi tukar kepada isyarat kita adalah peranan fungsi mikrofon. Try. 50/50. Alhamdulillah. Okey, so setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam siri ulang kaji seterusnya. Assalamualaikum.